Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da wa ala alihi washabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahman walhiqna bis shalihin. Baik, alhamdulillah, amma ba'du, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz bin Muhammad atas kesudian bersama kita pada petang ini untuk bersama-sama dalam sesi usrah setiap hari Jumaat pada jadual kita. Kita juga bersama kita Tuan Haji Khalil bin Jali, CEO Sekolah Sri Seremban, pengetua, guru besar, bahagian pentadbiran, dan semua ahli usrah Sekolah Sri Seremban. Sekian. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk 7 Zulkaidah bulan Islamnya, dah 18 tahun. Alhamdulillah. Jadi walaupun dalam keadaan kita COVID pandemik ni, jadi dengan COVID ni sebagai satu anugerah kepada kita. Jadi alhamdulillah, walaupun dengan COVID yang melanda kita, masih lagi kita dapat meneruskan urusan dakwah kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada petang ini kita teruskan dengan bersama dengan Abu Faiz, Ustaz Jafar untuk sesi usaha gabungan. Jadi dengan itu, silakan Ustaz, aku teruskan. Kalau buka dulu. Ya, saya. Buka. Mungkin yang lain kita tutup speaker, apa nama tu, untuk kita bagi laluan supaya perjalanan usaha kita berjalan dengan baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Tuan Haji Khalil, Ustaz Badrul, seterusnya guru-guru dan pentadbir Sekolah Sri. Kita mulakan usrah kita pada petang ini, selalu malam petang ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka kita nak bawa tajuk tentang berperanan sebagai generasi perubah untuk membentuk khairu ummah. Generasi perubah untuk membentuk khairu ummah. Jadi bukankah sekolah itu adalah suatu tempat untuk merubah? Bila sebut didik itu, mendidik itu maksudnya merubah. Kalau kita ubah benda-benda material untuk jadi berguna, itu kilang dia akan kerjanya merubah juga. Material-material yang asalnya bahan mentah itu digubah, dicanai, akhirnya keluar satu produk yang boleh dimanfaatkan. Jadi manakala sekolah pula, bahan mentahnya ialah dia bukan orang, manusia, insan. Jadi insan ini kita nak gubah, walaupun tempohnya tak lama dalam sekolah itu, tetapi sebenarnya yang banyak memberi kesan dalam hala tuju hidup ini ialah peringkat sekolah lah. Sampai sekarang pun sebenarnya kalau kita ingat recall balik semula, sebahagian besar pembentukan tingkah laku dan sikap kita ni berlaku pada peringkat sekolah, terutama sekolah menengah. Masa sekolah rendah tu, macam sekarang Abu Faiz sekolah rendah tak ingat langsung dah. Sebab itu kawan-kawan yang sekolah rendah pun tak ingat. Tapi di sekolah menengah itu adalah proses, masa itu dah matang, dah matured. Mana masa itu kita dah boleh memahami dan berfikir. Itu berlakunya perubahan. Baik, kita ambil kepada ayat Quran yang kita selalu sebut. Yang ini, kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Ayat surah apa tu? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah apa ya? Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Tapi perkataan kita tengok perkataan bahasa Arab, dia pakai kuntum, dia tak pakai antum. Ustaz Badrul dia tahu apa beza kuntum dengan antum. Kalau kuntum daripada kana yakunu kun. Kalau antum daripada anta, antuma, antum. Tapi yang ini dipakai Allah gunakan kuntum. Kuntum maknanya daripada kana yakunu kun. Maknanya dia proses. Dia bukan automatic. Bukan born to be a khairu ummah. Tidak dilahirkan sebagai khairu ummah. Dia ada satu proses. Kana yakunu kun. Makna dia melalui proses kemenjadian itu menjadi khairu ummah. Dia bukan, kalau pemahaman Yahudi, dia anggap we are the chosen people, dia menganggap dia adalah umat terbaik, born as a umat terbaik. Mana? Tapi kita dalam Islam tidak, kita menjadi umat terbaik apabila kita berusaha ke arah itu. Berusaha ke arah itu. Jadi kalau kita lihat kualiti umat yang terbaik itu apa dia? Ukhrijat, kalau di situ dia tak kata ukhrijat lil Melayu. Ataupun ukhrijat lil mu'min saja. Ukhrijat lin. Jadi kualiti yang perlu dihasilkan, outcome yang mesti kita usahakan ialah bagaimana nak membentuk generasi yang berkualiti yang boleh memberi manfaat kepada kemanusiaan. Jadi kalau kita menghasilkan produk semata-mata produk just for Muslim, itu tak, tapi for all human ataupun for mankind. Ini kita lihat falsafah usahawan yang besar-besar, dia kata ini, dia menghasilkan ini untuk manusia, untuk kemanusiaan. Jadi kalau kita boleh menghasilkan melalui sekolah ini, kita bercita-cita untuk membentuk dan merubah cara berfikir anak murid kita sebagai satu generasi yang boleh menyumbang kepada kemanusiaan. Ukhrijat linnas. Itu kualiti yang kita nak. Ini yang dikatakan kuntum khair ukhrijat linnas. Dan tentulah syaratnya yang drive untuk ukhrijat linnas ini, syaratnya ya ataupun kualiti berikut ataupun impact aplikasinya ialah tentunya ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Tapi kalau kita terjemahkan mengajak kepada ma'ruf. Jadi terjemahan biasa mengajak kepada ma'ruf. Al-ma'ruf lawannya kita belajar bahasa Arab. Ma'ruf, ma'rifah, lawannya nakirah. Nakirah kan? Nakirah. Ma'rifah ni maknanya yang dikenali. Definite kan? Kalau nakirah itu tak dikenali. Ya? Cakap bahasa mudahnya, segala kebaikan ataupun benda-benda yang berasaskan kepada ilmu, itu sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Ya? Mengajak manusia kepada ma'ruf. Tapi dalam konteksnya bukan semata-mata mengajak semayang, mengajak puasa, mengajak zakat. Tetapi kalau kita tengok perkataan al-umur, itu pun al-amru, itu perintah. Tetapi kalau dia juga wa ilallahi turja'ul umur, urusan. Jadi kalau kita urusan ma'ruf itu dia mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, manfaat kepada semua orang. Dan dia mencegah kepada al-munkar, menghalang bergerak. Itu kalau dalam apa, kalau dalam kita punya sekolah ada audit tak?
Audit tu wa tanhauna 'anil munkar. Apa peranan audit? Sudah. Boleh jawab seorang tak apa. Benda-benda kewangan. Apa peranan audit? Mengelak daripada kesilapan ataupun bagaimana kita tata cara tu. Jadi dia mesti seimbang. Kalau kita berusaha untuk apa tapi tidak ada yang check and balance untuk mencegah daripada berlaku damage itu habis. Itu kalau kita tengok di sini kita yang pakarnya Pak Yim lah. Pak Yim. Kerja yang ta'muruna bil ma'ruf ni ramai orang suka. Ramai orang suka. Tapi senang. Tapi wa tanhauna 'anil munkar ini susah. Jadi kalau dalam konteks masyarakat yang bermanfaat, bukan saja kita perlu ada tim, ada generasi yang mampu untuk menegakkan kebaikan, kebenaran dan keadilan, tetapi ada juga yang boleh mencegah ataupun menghalang dari segala bentuk kemusnahan. Okay? Jadi kalau dalam kita motivasi tu, kalau motivasi selalunya kita beri dorongan, ada juga kaedah kita beri hukuman. Hukuman itu sebagai apa? Sebagai prevention, untuk mencegah. Okey. Jadi dalam konteks lain antara pain and pleasure. Okey, kalau ada istilah yang digunakan, orang akan buat sesuatu, membuat sesuatu bila dapat hadiah. Tetapi ada juga orang buat sesuatu bila takut dihukum. Jadi kedua-dua kaedah itu kena gunakan dalam membentuk masyarakat yang memberi manfaat. Dan tentulah selain daripada itu, asas yang paling kuat, apa dorongan, yang drive. Okay? Apa yang drive melakukan kebaikan itu? Sebenarnya kita bukan drive, yang drive kita bukan kita melihat aspek yang dekat tetapi beyond, iaitu kita percaya kepada kehidupan di akhirat. Asasnya ialah kan itu wa tu'minuna billah. Beriman dengan Allah. Jadi sumber kekuatan bagi generasi yang kita nak bina ini ialah sumbernya. Jadi yang mendrive dia ialah tu'minuna billah, beriman dengan Allah. Yang ini kita selalu tekankan dalam kursus, dalam program kita. Jadi kalau kita tanya anak murid kita nanti, belajar kerana apa? Dia tak ada belajar kerana nak dapat sijil, nak dapat lulus. Tak ada, dia belajar kerana Allah. Belajar kerana Allah. Dan nak belajar kerana Allah itu nak bersyukur kepada Allah. Bagaimana nak memanfaatkan akal fikiran, peluang dan keadaan nanti di bumi ini untuk menjadi orang yang bermanfaat. Jadi kerana itu nak tak nak maknanya kita kena jelaskan bahawa yang drive bagi seorang Muslim, dia berkhidmat dan berbakti bukan kerana semata-mata kerana duit, tetapi dia berkhidmat kerana Allah dan natijahnya bukan sahaja kehidupan di dunia tetapi natijahnya ialah di akhirat. Kalau kita nak mengharapkan natijah kita di dunia, itu pendek. Okay? Tapi kita natijah kita setiap apa yang kita lakukan ini melibatkan di akhirat. Jadi untuk itu, untuk membentuk generasi yang begini, kita perlu generasi yang mempunyai kefahaman yang jelas. Yang asas tadi beriman dengan Allah, kefahaman yang jelas, worldview yang betul. Dalam konteks sekarang, kita tengok, Abu Faiz tengok selalu bila tengok dalam berita, dalam WhatsApp, dalam apa, tindakan-tindakan menunjukkan kita menghadapi situasi masalah sebenarnya. Masyarakat kita mempunyai worldview, tanggapan kepada kehidupan yang tak berapa tepat. Yang kadang-kadang kita mengutamakan fikih berbanding dengan syariat. Yang nak digarap ialah melaksanakan syariat, bukan melaksanakan fikih.
Ini kadang-kadang berkelahi tu. Itu menunjukkan masyarakat kita tak faham. Dan bila timbul isu COVID ni, kita lihat, woi, macam Abu Faiz rasa, ya Allah, mana nak mula? Nak cekau, nak mula kat mana? Sebab kalau kita dalam tasawur, worldview, kita kenal alam. Abu Faiz dulu ada satu buku yang sangat terkesan dengan Abu Faiz. Buku ni buku lama. Siapa pernah tengok buku ni? Nampak tak? Terbalik ke apa tu? Apa tajuk dia tu? Pemikiran Islam Al-Faruqi. Pemikiran Islam Al-Faruqi. Dalam buku ni, yang banyak terkesan kepada Abu Faiz ialah Islam dan teori alam oleh alam tabi'i. Jadi sebab kita dalam untuk menjadi manusia yang bermanfaat, kita bukan saja kenal Allah, kita bukan saja kenal diri kita, kita kenal Rasulullah, kita kenal Islam sebagai cara hidup, tetapi kita juga perlu mengenal alam yang kita duduk ini, yang kita urus ini. Jadi kalau kita tak kenal alam, worldview ke atas alam tu tak betul, tindakan kita, cara kita mengurus juga tak betul. Jadi dalam kesempatan ini saya ambil sikit tentang ciri-ciri alam. Apa ciri-ciri alam? Alam ini kita kena faham. Bila sebut alam, dia bukan Tuhan dan dia bukan sebahagian daripada Tuhan. Dia bukan Tuhan dan bukan sebahagian daripada Tuhan. Kalau itu dalam Fatihah senang. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Rabbil Alamin. Allah itu Tuhan punya kepada alam. Pencipta pentadbir. Dan alam itu bukan Tuhan dan bukan sebahagian Tuhan. Alam itu adalah the signs ataupun tanda Allah dan bukan sebahagian daripada Allah. Kan itu Badi'u Zaman pula. Selalulah cerita tentang Risalah Nur, Badi'u Zaman saja. Ismail Faruqi dia menetapkan ciri alam tu kepada 5. Okey, kita kenal alam sekarang ni. Yang kenal Allah ni dah biasa kita sebut. Kenal Rasulullah ni dah biasa sebut. Kenal diri kita dah biasa sebut. Tetapi yang selalu jarang orang sentuh ialah mengenal alam. Okey. Ismail Faruqi berikan pada 5 ciri. Pertama, alam ini profan. Ini profan ni nak terjemah macam mana? Profan. Spelling dia P-R-O-F-A-N-E. Sebab dalam terjemahan Dewan Bahasa pun dia tak terjemah. Dia kata keprofanan. Jadi Ismail Faruqi pecahkan agama ini ada 2 jenis. Satu, yang menganggap alam ini sebahagiannya, menganggap alam ini Tuhan. Dan satu lagi, alam ini bukan Tuhan. Itu mudah. Jadi profan ni, alam ini profan. Alam ini bukan sacred, bukan sebahagian Tuhan dan tidak boleh ditakdiskan. Walaupun ada ajaran-ajaran kebatinan yang menganggap alam ini Tuhan. Okay? Tapi kalau kita lihat ulasan yang diberi oleh Ismail Faruqi ini, walaupun dia meletakkan agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam itu bersifat transcendental dan menganggap alam ini bukan Tuhan, tapi bagi Yahudi itu pun dah rosak sebab dia ada mengambil Uzair sebagai anak Tuhan. Bagi Kristian itu pun dah rosak keprofanannya bila dia menganggap Jesus itu, Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan. Itu satu. Yang kedua, ciri alam yang kita jelas. Okey, kalau gitu, kuman COVID-19 ni profan tak profan? Profan lah. Maknanya dia bukan Tuhan. Dia bukan sebahagian daripada Tuhan. Tetapi dia adalah the signs of Allah. Tanda tu, tanda Tuhan. Bila sebut tanda tu, kalau kita masih ingat lagi kuliah yang Ustaz pernah beri, bila sebut tanda, dia juga adalah the language, bahasa Tuhan. COVID-19 ini adalah bahasa Tuhan. Apa makna? Apa tujuan? Apa guna? Apa fungsi? Itu makna, itu kita masuk balik semula silibus kuliah yang lama. Okay? Jadi tentulah alam yang Allah sebut
alladzina yazkuruna Allah alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan apa yang ada di langit dan bumi. Termasuk dalam konteks sekarang kita memikirkan tentang COVID-19. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Tuhan, Tuhan punya kata, tak adalah kau jadikan dengan sia-sia. Mesti ada makna, mesti ada tujuan, mesti ada apa guna, apa manfaat COVID-19 ni. Itu yang tadi Ustaz kata, ini satu anugerah ke? Wallahualam. Tapi kena buat proses pemikiran. Dan berfikir ni bukanlah berfikir secara didaktif. Yang dikenaki dalam Islam, kita berfikir secara induktif. Maknanya buat R&D, research betul. Tetapi sekarang ini yang ke depan dalam research ialah orang yang bukan Islam. Dan ada juga mengatakan vaksin itu dihasilkan oleh orang Islam. Tapi adakah dorongannya daripada tauhid? Itu kita wallahualam. Sepatutnya kalau kita dapat melahirkan generasi yang boleh berfikir ke arah itu, lebih baik. Jadi alam ini adalah profan. Yang kedua, alam ini makhluk. Makhluk. Maknanya Allah, alam ini dijadikan daripada tiada kepada ada. Maknanya dia ada ciptaan Allah. Jadi kalau kita kata COVID-19 ini merupakan ciptaan Allah. Manusia, ingat kita belajar dalam tauhid, manusia tidak mencipta, manusia menemukan atau menghasilkan. Okay? Kerana itu awan tidak pernah mencipta hujan. Awan cuma menghasilkan hujan. Okay? Jadi manusia tidak mencipta, manusia menghasilkan, manusia menemukan. Okay? Kerana itu Thomas Edison bila ditanya oleh asistennya bila buat uji kaji banyak kali, terbakar, meletup juga mentol tu, sampai asisten kata, "Sir, how can we do same thing?" Apa Thomas Edison sebut? "No, we not create the light, we not create the lamp, we just try to find it." Try to find it. Menemukan. Dia bukan mencipta, dia menemukan. Jadi proses untuk menemukan itu perlu berfikir. Jadi alam ini makhluk. Jadi kerana itu kita tak perlu rasa takut untuk meneroka alam. Dan walaupun dalam proses meneroka dan memahami alam ini, ada yang terkorban. Berapa banyak kalau dulu orang tak tahu precaution itu, dia mengakibat kematian. Tapi kalau dia niatnya kerana Allah, meneroka ini kerana Allah dan memahami dan berfikir kerana Allah, ganjarannya syurga. Jadi yang ketiga, Abu nak terang tu panjang. Kalau nak ikut kan masing-masing ada ni, baca sedap ni. Nak recall balik semula memory tu. Yang ketiga, alam ini tertib. Alam ini tertib, ketertiban. Ni ada dalil ayat Quran, Abu Fai tak boleh nak baca. Alam ini tertib. Maknanya alam ini dia bukan tak tentu arah. Tertib. Jadi kerana itu, kerana tertib tu kita boleh urus. Kalau alam ni tak tertib, kacau kita. Tapi kita sebagai manusia yang kena berfikir, kita kena belajar sistem tu. Ketertiban alam itu. Kalau kita tak belajar ketertiban alam dan sistem alam itu, benda itu, memang kita jadi penyakit bahaya kepada kita. Contoh dalam konteks sekarang. COVID-19 ni ada sistem tak? Ada sistem. Jadi sebahagian daripada sistem yang diperkenalkan, yang ditemui ialah maknanya dia hebat macam mana? Dia hidup macam mana? Prosesnya macam mana? Jadi kalau orang yang jahil, yang tak tahu sistem, melanggar, itu ya tak payah. Tak payah pakai mask. Tak payah. Ini apa sembahyang jarak-jarak? Sembahyang apa-apalah. Itu pelaksanaan syariat berbeza dengan pemahaman fikir. Tak payah. Ini apa benda ni? Jadi bila bukankah sistem itu sistem siapa? Sistem sains kah?
Sistem COVID kah? Atau sistem Allah pada COVID? Jadi kalau kita tidak menemukan sistem itu, ataupun kita dah tahu sistem itu, kita buat langgar juga, makna kita mempermain-mainkan ayat Allah. Nah, kalau kita mempermainkan Al-Quran sebagai Allah, ada akibatnya kerosakan kerohanian, jiwa, alam dari segi maknawinya rosak. Tetapi kalau kita mempermainkan ayat Allah pada alam tabi'i ini, jangan main-main. Dia akan merosakkan zahir kita, merosakkan jiwa kita, merosakkan badan kita, harta Allah ini. Jadi alam ini ada tertib. Jadi soalnya sekarang, yang menemukan ketertiban alam ini siapa? Itu yang kita, jadi maknanya alam ini tertib. Jadi kalau kita dapat membentuk generasi umat Islam yang akan datang menerusi sekolah ini berfikir alam ini tertib dan bagaimana nak finding ketertiban, maknanya menemukan ketertiban sunnatullah, hukum Allah pada alam. Jadi ini usaha yang hebat. Jadi kalau kita guru-guru tak mampu nak jadi saintis, tapi saya yakin anda yang meletakkan asas-asas berfikir boleh melahirkan saintis Muslim yang mampu mengenal ketertiban alam ini dan membentuknya. Okey, yang ketiga, yang keempat. Okey, yang keempat, alam ini bermatlamat. Alam ini bermatlamat. Maknanya semua yang Allah jadi ini mesti ada tujuan, ada fungsi, ada guna, ada dia punya kehendak Allah di situ. Bermatlamat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu pun yang tidak ada manfaat. Yang tidak ada matlamat, tak ada tujuan. Jadi sekarang apa guna COVID-19? Kita kena berfikir dalam konteks luas. Maknanya sebagai language dari perspektif tauhid, kita melihat bukan saja melihat perspektif fizikal, ini dari segi ekonomi, dari segi apa, tapi dari segi perspektif yang lebih luas yang melibatkan akhirat. Maknanya tak mungkin Allah buat sesuatu ini tak ada manfaat. Dan ini pun sebahagian daripada tajalli sifat Allah. Bahasa Allah yang ada makna yang kita, jadi semua yang Allah jadi ini ada matlamat. Maksudnya ada tujuan, ada guna, ada fungsi, ada kehendak yang nak mesej yang disampaikan. Dan yang akhir sekali, definisi ciri alam yang disampaikan oleh Ismail Faruqi ialah taskhir. Yang ini taskhir. Yang ini Ismail Faruqi pun tak terjemah, Dewan Bahasa pun tak terjemah. Dia tulis taskhir. Jadi alam ini bukan saja matlamat, tapi dia taskhir. Ayat Quran, wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Perkataan taskhir. Itu banyak. Jadi badi'uz zaman Ismail Faruqi memberikan makna tafsir itu apa dia? Alam tabi'i berupaya menerima kesan tindak tanduk manusia. Alam tabi'i ini berupaya memberi ruang kepada peranan manusia untuk menentukan perjalanan hukum sebab akibatnya. Alam ini ability to receive changes by human activity. Cakap bahasa mudah, kertas ni asalnya pokok, ditafsirkan jadi kertas. Itu. Baju ni asalnya kapas, ditafsirkan jadi baju. Okay. Jadi pokok ditafsirkan jadi meja. Jadi tafsir. Makna alam itu berpotensi untuk ditafsirkan oleh manusia. Jadi COVID-19 ini alam, tapi boleh ditafsir tak? Boleh ditukar, dibentuk, ditentukan oleh tujuan. Ini kemungkinan. Itu. Ciptaannya asalnya lain, tapi ditafsirkan tadi jadi macam-macam. Dan karena itu adanya vaksin.
Kan vaksin itu asalnya kuman itu juga, betul tak? Kuman yang dilemahkan, diletak dalam, itu proses taskhir. Proses taskhir. Jadi dalam konteks kita faham seluruh alam ini boleh ditaksirkan. Kan itu dalam konteks taksir ni bukan saja alam tabi'i, ada yang masuk kepada alam jin, ada yang mentaksirkan jin, bukan? Jadi bagaimana kita nak berfikir dalam konteks sekarang? Okey, COVID-19. Jadi dia makhluk Allah, dia ada sistem, dia ada matlamat, dia profin, dan sebenarnya COVID-19 ini dia boleh ditaksirkan. Kerana kuman ini boleh ditaksirkan. Memang ada dalam konteks untuk prevention, gunakan vaksin, tapi mungkin ada musuh-musuh yang telah mentaksirkan COVID ini ataupun kuman ini untuk sebagai pertahanan, sebagai senjata weapon. Kan dulu kalau ada satu kuman yang ekstrak ada kuman yang digunakan untuk apa? Kalau kita ada orang Islam ni boleh hasilkan kuman yang boleh kena kepada DNA Yahudi saja. Kalau kena kat Yahudi, jadi kuman tu. Kalau dapat yang itu, kreativiti yang itu, tapi tak lama lah. Lepas tu Yahudi carilah budak tu. Maknanya, tapi kalau kita berfikir ada possibility, sebab DNA ni dia tak boleh di damage. Dia macam mana? Jadi mungkin orang lain, musuh-musuh Islam berfikir menggunakan mentaskhirkan alam ini untuk mengancam kehidupan kita. Tapi yang kita kenal Allah, mungkin ada ilham. Ya, wahyu tak ada, tapi ilham masih terbuka bagi orang. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi mereka yang bersungguh-sungguh berfikir melatihkan untuk sesuatu yang bermanfaat, mungkin ada ilham yang Allah beri untuk bermanfaat. Jadi insya-Allah saya rasa itu yang nak disampaikan pada petang ini, dalam konteks menghasilkan generasi yang khairul ummah. Khairul ummah. Jadi kita bukan nak menghasilkan generasi yang lembek, yang boleh setakat boleh kerja cari makan. Sebenarnya matlamat kita dilatih. Ustaz pun dulu macam tu juga dilatih. Belajar rajin-rajin. Besok kau nak kahwin kan? Dulu ada ustaz di Syam tu. Dia orang Arab, dia 20 tahun duduk Arab. Dia cakap bahasa Melayu dia tak boleh. Dia punya motivasi, entah semua tak mau kahwin ke? Dia motivasi suruh belajar tu, kahwinnya. Entah semua tak mau kahwin ke? Tak nak kahwin ke? Dia tu yang motivasi. Kita lah, mak kita, makcik kita dulu ada. Belajar rajin-rajin, besok rumah dapat besar, kereta besar, pangkat besar. Jadi rasanya itu dah berubah. InsyaAllah kita dorongan kita tauhid, Allah, mengharapkan keredaan Allah, insyaAllah. Okey, itu saja yang Abu Faiz dapat sampaikan. Kalau ada apa maklum balas ataupun perbincangan, silakan. Bismillah. Okay Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih kepada Abu Faiz atas beberapa penerangan berkenaan dengan ilmu dan ciri-ciri alam tadi. Alhamdulillah, itu satu yang baru kepada kita, pandangan-pandangan yang mungkin kita tak pernah dengar sebelum ni. Okey, Abu Faiz, mungkin juga di sini saya nak sedikit persoalan berkenaan dengan tajuk yang Abu Faiz bagi tadi, itu membentuk generasi perubahan. Dan mungkin kat sini kita pun nak tahu apa yang kita nak ubah ada. Kalau nak bentuk generasi perubahan, apa yang kita nak ubah tu Abu Faiz? Mungkin Bapak boleh kongsi dengan kita di sini. Okey, Alhamdulillah, subhanallah. Okey, sebenarnya benda ni kita dah buat repetition banyak kan? Sebenarnya Ustaz Badrul tanya tu, sebenarnya Ustaz Badrul boleh jawab sendiri. Maknanya yang kita nak ubah yang paling asas ialah paling dalaman. Maknanya yughayyir ma bi anfusihim. Ma bi anfus. Nafs.
Bukan raya, kita cikgu ni tak banyak proses nak ubah hidung, tangan, kaki. Yang kita nak ubah apa yang ada dalam jiwa. Apa yang ada dalam jiwa. Jadi yang ini tugas cikgu. Jadi cikgu pendidik ini tugasnya merubah apa yang ada dalam jiwa. Dalam jiwa itu iaitu ada akal dan ada hati. Walaupun dalam falsafah pendidikan negara dia jeri, dia pecah emosi dan sebagainya. Tapi kalau apa ni Imam Al-Ghazali dia pecah dua ya. Zahir batin. Okay. Jiwa raga. Yang kita nak bahas banyak buat perubahan ialah jiwa. Iaitu yang kita nak ubah cara berfikir, akalnya. Yang kita nak ubah hatinya. Ruhnya, perasaan jiwa dia itu. Jadi kalau kita boleh fokus dengan itu, dan prosesnya tak lain tak bukan. Kerana itu dalam Islam, proses untuk merubah dalam jiwa ini nak kena didik masyarakat berfikir. Maknanya berfikir itu adalah prosesnya. Fikir. Tapi kekuatan Islam yang Barat tidak ada ialah proses untuk dapat perubahan juga ialah zikir. Iaitu hati itu. Dan itu Al-Quran itu zikir. Okay? Solat itu zikir. Maksurat itu zikir. Semua itu zikir. Jadi kalau kita lahirkan generasi yang bukan saja akalnya kuat, tapi hatinya kuat, ruhnya kuat. Dia bukan, kan selalu dulu Ustaz kita buat contoh, Badi'uz Zaman beri contoh bukan, dua kepak, ingat lagi? Dua kepak. Kalau seseorang kita latih orang itu rajin berfikir, otaknya sentiasa berfikir, belajar rajin, berfikir bagus, apa yang berlaku? Akalnya bercahaya. Akalnya bercahaya, kepak kirinya kembang. Masih ingat lagi? Tapi kalau orang tu, zikirnya bagus, baca Qurannya bagus, solatnya bagus, maksuratnya bagus, macam-macam. Tapi belajarnya malas. Jadi apa yang berlaku? Hatinya bercahaya. Kepak kanannya kembang. Okey. Badi'uz Zaman, sebenarnya bila baca balik semula Badi'uz Zaman ni, sebelum Said Naqib Al-Atas bicara tentang Universiti Islam, sebelum Ismail Al-Faruqi ataupun tentang the Islamization, dulu the Islamization of knowledge, sebenarnya Badi'uz Zaman lah. Bila baca balik semula Risalah Nur itu, dialah pemikir tentang Universiti Islam yang pertama. Dan apa dia buat? Gabungan ilmu berfikir, maknanya sains dengan ilmu nakal ini akan menyebabkan benar-benar orang boleh maju dan berjaya. Okey, jadi proses dalaman berfikir dan zikir. Jadi kerana itu kita akan membina dua kepak. Jadi pelajar-pelajar yang sekolah seri bukan satu kepak. Setakat kepak kiri dia kembang, suruh dia terbang, memang habislah. Dua kepak kita tengok pelajar-pelajar daripada seri sekurang-kurangnya ada dua kepak. Jadi kepak zikir, kepak berfikir. Maknanya kekuatan kerohanian, hatinya kuat, akalnya kuat. Dan bila lepas ke mana-mana dia boleh terbang. Dia boleh terbang dan bukan boleh terbang dekat dunia, bahkan terbang di akhirat. Ini kejayaan dan ukuran seorang guru, kejayaan seorang guru. Kalau dapat bentuk itu, jariah anda sangat hebat. Dan anda nanti bila tengok-tengok yang terbang-terbang semua ke syurga ni, semua anak didik anda. Takkanlah cikgu yang pernah mendidiknya tak disyafaatkan. InsyaAllah. Itulah harapan dan cita-cita. Ubah apa yang ada dalam jiwa. Okey. Okey, pada sahabat-sahabat, saya buka kalau ada apa-apa untuk kita kemudah untuk Abu Faiz atau Ustaz Jaafar, Ustaz Jaafar untuk berada bersama kita, tak sibuk sekarang ni. Jadi gunakan kesempatan ni untuk kita, mungkin banyak benda yang
banyak perkara yang mungkin kita boleh berkongsi dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Jaafar. InsyaAllah. Silakan sahabat yang lain. Ya di sana dah macam DJ Aikim lah. Sahabat-sahabat lain. Tuan Haji Khalil. Biasanya ada soalan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ada tetamu sebentar tadi. Tuan Haji Osman datang. So, saya tak dapat ikuti yang sebelah sekitar 10 minit tadi. Okey, cumanya tentang usrah ni, usrah guru kan, usrah staf. Alhamdulillah lah kita walaupun kita dalam diperangkap dalam COVID ni, tapi kita masih mencari ruang dan peluang bagaimana kita nak meneruskan usrah ni. Dan cumanya untuk kita ni sebagai murabi kan, yang mendidik anak-anak, kita ni perlu dididik dulu, kita perlu terdidik dulu. Jadi dalam sebelum kita terperangkap ni 4 minggu yang lepas, bulan katanya, kita bahagian kepimpinan guru-guru di sekolah-sekolah YTP ni, kita mendengar amanat daripada Tuan Haji Ahmad Azam tentang kenapa kita berada di sekolah. Sebab guru kan, ramai guru. Jadi ada guru sekolah kebangsaan, ada guru sekolah tahfiz dan macam-macam. So kita di seri ni, so sekolah apa kita punya tujuan. Jadi inilah satu untuk memenuhi satu agenda besar sekolah perjuangan. Dan macam mana yang amanat Abu Faiz tadi, kita yang amanat yang diberikan kepada kita untuk mendidik anak-anak supaya mereka boleh terbang dengan 2 kapak, bukan hanya terbang tinggi, terbang laju di dunia, malah di akhirat. Cumanya dalam kita ni, yang kita nak bina anak-anak ni supaya dia dapat meneruskan. Kita macam saya ni hanya menyediakan dia punya ruang dan peluang, pengisiannya guru-guru. Ya? Jadi saya jelaslah apa yang saya dan mana kawan-kawan di peringkat lembaga, termasuk juga ustaz. So, kita ni menyediakan ruang dan peluang. Jadi pengisiannya kita yang mata tombaknya kan, yang betul-betul ada dia punya sentuhan, itulah sentuhan kita. Yang lain-lain ni saya pandang dari jauh aja. Walaupun saya datang ke sekolah setiap hari kan, tapi tak masuk ke kelas. Jadi maknanya mata tombak tu tak betul-betul kalau dia nak tombak tu kita nak tikam kalbu dia, bukan tombak dari saya. Jadi tombaknya adalah tombak cikgu-cikgu. Sebab kita yang betul-betul maknanya yang berhadapan, ada interaksi direct dengan anak murid. Jadi itulah maknanya betapa besarnya amanat ataupun tanggungjawab yang diletakkan ke atas bahu kita sebagai murabi. Jadi itulah, jadi dalam anak-anak murid kita ni lah yang kalau macam apa yang dihasratkan oleh kepimpinan Tuan Haji Ahmad Azam, supaya kita ni
nak jadikan sekolah kita ini sebagai sekolah perjuangan. Generasi mujahid dakwah. Jadi maknanya bukan hanya setakat nak kata tadi macam nak jalankan uji kaji tentang Corona, tapi lebih besar lagi kita punya visi dan misi kita tu. Jadi kena kenal pastilah apa dia elemen-elemen sekolah perjuangan itu. Dan untuk kita ni dalam konteks sekolah Habib ni, maknanya inilah sekolah yang dimiliki oleh Harakah. Jadi kita kena memahami dari segi pendidikan Harakah Islamiah. Dan inilah dia bermula dengan yang inilah yang pendidikan melalui usrah ni. Yang usrah ni ialah untuk menyatukan hati-hati. Wahdatul qalb. Okay? So itu sebabnya kita ni kalau macam saya dan lembaga tu, maknanya kalau tak kena COVID, maknanya setiap minggu kena berjumpa supaya kalau tak berjumpa tu rasa kerinduan. Sebab rindu bukan maknanya tautan hati tu. Yang ini yang mana usrah ni yang kita nak ambil kesempatan supaya ada kesatuan tautan dari segi ni. Kemudian dia tak habis di situ je, kena dilangsungkan sebab yang daripada usrah ni dia dapat memenuhi satu keperluan iaitu wahdatul qalb, maknanya penyatuan hati-hati. Kemudian untuk kita nak selesaikan dari segi pemikiran pula, itu perlu ditingkatkan dalam tamrin. Sepatutnya kita ni, guru-guru kita ni pun melalui tarbiyah yang sama supaya nanti kalau kita faham dia punya susun atur pendidikan itu, maknanya kita yang kita didik itu pun maknanya akan melalui proses yang sama. So dari segi pemikirannya, kita kalau dalam Harakah ini kita lakukan melalui tamrin. So kena maknanya selain daripada usrah mingguan ni, perlu kita rancang dan juga cari masanya untuk kita bertamrin supaya di sanalah nanti kita akan menyatukan pemikiran wahdatul fikr. Okay? Dan dia tak habis di situ saja, kena tingkatkan lagi bagaimana pula kita dari segi pemikirannya dah jelas, dari segi tautan hatinya cukup hebat, dan semua kita akan menyibukkan diri melakukan kerja. So kerja tu maknanya memenuhi tadilah tujuan kita berada di Sri Seremban, maknanya nak memenuhi tuntutan sekolah perjuangan. So itulah kita akan dapati ini dengan kita menghadirkan diri dalam muktamar-muktamar. Di sana itu kita akan didedahkan dengan perancangan, dengan strategi supaya nanti kalau selain dalam pengisian sekolah perjuangan itu ialah pendekatan umatiknya, maknanya world view kita dari pemikiran kita yang lebih lagi luas. So di situlah nanti akan berlakunya wahdatul amal. Penyatuan dari segi maknanya bagaimana gerak kerja kita itu macam bersistematik. So tak ada celawunya. Saya nak buat macam ni, yang dia ni pula nak buat macam ni. Jadi maknanya bercelawu. Jadi kalau kita maknanya dari segi gerak kerja kita itu tidak disusun, ada tahap-tahap tingkat-tingkatnya. Jadi sudah pasti maknanya gerak kerja kita di sekolah tu setakat habis nak memenuhi perancangan setahun. Tu silibus habislah, memang habis silibus. Kemudian tapi yang kita kejar maknanya kalau kita abaikan aspek ini, maknanya SPM hebat. SPM hebat.
Tapi apakah itu tadi yang kaitkan balik dengan gambaran-gambaran macam apakah pelajar-pelajar yang kita keluarkan itu, produk kita itu boleh terbang. Tapi kalau setakat nak maknanya nak straight A SPM semua orang pun boleh buat kan. Tapi kita nak dari segi kita punya tujuan kita lebih daripada yang the straight A's orang lain capai. Itulah sebabnya very pentingnya kenapa saya memang memberikan suatu penekanan kepada aspek-aspek makna kita punya usrah mingguan kita ni. Sebab bukan hanya setakat kebimbangan saya ialah usrah kita ni dia habis dengan soalannya macam jadi majlis ilmu, macam apa, belajar tentang hukum makam, nak macam the basic lah. Ya, itu pun sebahagian daripada apa yang patut berlaku dalam usrah, tapi kena maknanya dibezakan. Jadi inilah maknanya kena faham, dan sebabnya dari segi buku-buku kan bagaimana itu pun bila saya bila dalam operation review, bila dalam kita punya budget review kan, itu kan selalu saya tanya, dah habis mana dah yang kita, sebab dalam usrah ni makna dari segi rujukan-rujukannya walaupun dulu saya gunakan macam maza yakni, apa artinya, yang buku apa tu, maza yakni tu apa, karangan siapa tu, yang itu masih relevan. Jadi kalau kita tidak balik kepada asas bagaimana kita maknanya intro kepada pendidikan harakah kita ni, jadi mana kita takut nanti kita pun tak tahu apa di mana akhirnya, apa yang maknanya tujuan sebenar kita datang sekolah selain daripada kita nak habiskan silibus, tapi murid kita kita rasa kita dah ni lah, sudah terlaksana lah segala tanggungjawab. Tapi apakah setakat itu aja, maknanya setakat habis silibus dan keputusan peperiksaan yang cemerlang. Jadi inilah, dalam usrah inilah yang kita nak ambil peluang itu, pertama-tamanya dari segi untuk kita nak faham tentang apa tujuan kita datang ke sekolah. Jadi itulah maknanya kalau tiap Saban Minggu, jadi bila kita sudah ada kesedaran itu, maknanya kita datang, maknanya bila berusrah tu bukan dipaksa-paksa. Sebab kita tahu pertama-tamanya maknanya kita tahu apa yang kita nak capai dan bagaimana usrah itu membantu dari segi usaha kita, kerja-kerja hakiki kita. Dia tak habis dengan maknanya yang asas macam mana guru-guru lain buat kerja. Kita lebih daripada itu. That's why maknanya kita pastikan kalau seawal pagi itu, maknanya bila anak-anak murid kita masuk dia sekolah, kita mulakan dengan amat surat satu sekolah, amat surat. Tapi kita ni macam mana? Bukannya kadang yang saya bimbangkan dia jadi sesuatu yang jadi tempelan. Sedangkan kita guru-guru tidak mengamalkannya, murabi je. Ini sebab yang benda perkara-perkara yang maknanya yang pengisian dalaman ni, yang rohaniah ni,
dia tak boleh maknanya kita capai, kita gariskan dan kita harapkan orang melakukannya kalau kita juga tidak terjebak sama, tidak betul-betul menekuninya. Kalau lepas tu nanti kalau kita usahakan juga, tegaskan juga, dia jadi hamba. Kenapa jadi begitu? Sebab kita in the first place kita pun tidak benar-benar terlibat untuk tarbiyah untuk diri kita. Yang ini yang seharusnya maknanya kita ingatkan selalu, kita bila jumpa setiap minggu. Sekarang ni apalah maknanya tak dapat nak jumpa, tapi that's why saya tegaskan juga, sekolah tak ni kita tak boleh bersemuka, usrah tak boleh kita abaikan. Saya kalau, in fact selalu saya pesankan, dia paling maknanya berkesan, paling baik kalau kita usrah kita ni, kita buat maknanya dari segi tautan hati kita tu, maknanya dari segi apa yang kita nak capai dalam usrah, nak berkenalan, tautan hati dari segi ukhuwahnya kan. Jadi kalau kita nak kenal sahabat kita, kawan kita, kalau hanya setakat habis di sekolah, banyak yang kita tak kenal kawan-kawan kita. Itu sebabnya saya kalau boleh saya gesa maknanya pergi setingkat lagi, maknanya kita buat usrah rumah ke rumah. Di situ nanti kita akan dapat lebih mengenali anak sahabat-sahabat kita. Oh, rupanya pergi rumah dia, oh kita kenal isteri dia, kita kenal suami dia, kita tahu oh anak-anak ada sini. So maknanya kan itulah dari segi maknanya kalau kita salah satu daripada rukun usrah tu untuk kita kenal mengenal, dan dia tak ada dia ada makna tingkatan-tingkatannya. So maknanya usrah kita di sekolah ni pun perlu maknanya dia melalui dari segi kemajuan dia kepada tahap-tahap yang sedemikian. Supaya maknanya bila kita sebutkan dari segi hubungan ataupun tautan hati tadi itu, maknanya dia bukan hanya setakat yang kita boleh kerjasama baik di sekolah, tapi kita rasakan maknanya itulah makna kita punya keluarga kita. Jadi sebab kalau nak sampai pada bangga itu maknanya kena pergi teroka lebih jauh lah. Jadi itulah sebab kalau once kita dah terjebak ke situ, maknanya kita sudah mengikat diri kita, sudah ada keterikatan. Jadi maknanya di sana nanti hubungan itu kita akan merasakan bagaimana keterikatan itu. Itu sebabnya kalau macam peringkat saya ni kan, maknanya saya sudah berusrah seawal kalau dulu umur dalam 20-an, lebih 40 tahun berusrah. Dan kita tak rasa jemu. Maknanya malah kalau kita tak dapat berusrah tu, maknanya akan ada rasa macam sesuatu kehilangan, something missing. Itulah maknanya bagaimana sepatutnya usrah itu dapat mendidik diri kita. Jadi maknanya kalau kita ni maknanya sesama warga seri kan, maknanya at least kita dari segi keterikatan itu kita masih ada lagi maknanya nak mengikat diri kita dengan matlamat sekolah. Tapi kalau maknanya keterikatan itu bukan hanya setakat untuk dikaitkan dengan tugas dan tanggungjawab, di sana nanti kita akan dapat bagaimana kita akan melihat kawan-kawan kita. Walaupun dah bukan bekerja sama di seri lagi dah, tapi seorang di tempat lain, tapi maknanya kita masih merasakan dia sebahagian daripada keluarga kita. So itulah yang kita cuba nak
nak apa, selesaikan di peringkat kita dulu, supaya maknanya bila nanti, sebab anak-anak murid pun kita wajibkan untuk usrahkan. Jadi kalau anak murid ni kalau seawal mereka di tahap 2 di sekolah menengah, dan kita bayangkan, maknanya kalau cara dia punya tanzim itu betul seawal mereka di tahap 2 sekolah menengah, tengok maknanya bagaimana apa yang dihasratkan oleh Raja Azam itu, maknanya kita akan conquer negara. Mana-mana aja, kita rasakan ini sebahagian mereka, walaupun dah lepas daripada Seri Seremban, dah lepas daripada Seri Seremban, dan seorang berada di utara, seorang di selatan, seorang timur barat, tapi dia tahu itulah sebahagian daripada warga besar yang kita cetus, kita bina di Seri Seremban. Bayangkan kita hanya baru satu, dan kita di Malaysia ni, maknanya semua orang akan merasakan perkara yang sama. So maknanya kita akan membina satu warga besar. So, itu yang sebenarnya yang kita cuba tanamkan melalui usrah-usrah yang kita jalankan di Stesen Baru. Tapi kena konsisten lah, kena ada komitmen. Dan kalau masih lagi setakat dengan untuk memaksa-maksa kerana ia dijadualkan, ini sebahagian daripada yang akan diukur dalam kita punya performance review, jadi tak mana dia. Melainkan kita merasakan dia punya kemanisan dia tu, kemanisan berusrah. So itulah yang saya kalau usrah-usrah unit itu pun saya tak terlibatkan, tapi memang saya kalau dengan Ustaz Barul, maknanya memang selalu saya bertanyakan dari segi perkembangan. So saya serahkan kepada Ustaz Barul. Ustaz Barul. Ustaz mic, Ustaz. Ustaz punya mic. Mikrofon. Okey, Ustaz Jaafar masih bersama kita sekarang ni. Ada lah. Okey, insyaAllah dan kita dah sampai ke 3.30 sekarang ni ya. Jadi insyaAllah sebelum kita buat ada apa daripada Abu Faiz dulu? Alhamdulillah, Abu Faiz, terima kasih kepada sekolah yang beri peluang untuk petang ini. InsyaAllah benar apa yang disebut oleh Tuan Haji Halil tadi, maknanya usrah ni ialah, tapi ni usrah maya. Sebenarnya bila kita duduk sama solat, itu sebab kadang-kadang kita tengok juga outcome usrah ni. Memanglah kita beramal ni bukan mengharapkan natijah tapi sebenarnya kita beramal ni ada maksud dia, ada maksud dia. Jadi kita nakkan apa, tinggal lagi itu ditentukan oleh Allah. Tapi sebaik-baiknya usrah tu kalau boleh maknanya dapat solat berjemaah dengan sahabat pun rasa itulah maksurat bersama. Lepas tu dapat bertukar-tukar fikiran, baca Quran, saling bertukar-tukar apa pemahaman. Abu Faiz sendiri pun bukan semua yang Abu Faiz fikirkan betul. Dan sahabat-sahabat yang di antara yang banyak tolong Abu Faiz ni kalau cara berfikir yang beri analogi yang baik selain daripada Haji Halil, Pak Yim, Makno Ubadullah. Ini orang-orang yang Abu Faiz rasa dia secara tak langsung mendidik. Jadi ahli usrah itu mendidik. Jadi bukan saja mendidik cara kita berfikir, bahkan mendidik kadang-kadang akhlak kita. Akhlak kita. Jadi insya-Allah bawa saya nanti kalau dah habis nanti buatlah usrah. Tapi usrah ni kalau besar sangat keberkesanannya kurang. Dia kalau kecil keberkesanannya lebih baik. Tapi mulakan dengan solat berjemaah, maksurat atau sebagainya. Jadi untuk tu Abu Faiz nak ambil kesempatan juga malam ini
ada zikir maksurat kubra bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Jadi minta kalau ramai join, sebab sebenarnya cita-citanya itu ialah untuk menjadikan masyarakat Islam di Negeri Sembilan ni mengamalkan zikir maksurat kubra pagi petang. Yang Amat Berhormat dia buat maksurat kubra pagi petang. Selalunya pagi dia dapat pagi, petang tu kadang-kadang tak sempat. Jadi dia berkongsi kalau boleh Ustaz, kalau kita boleh jadikan zikir ini sebagai masyarakat kita sentiasa zikir maksurat kubra, rasanya ada benda yang natijah yang Allah beri kepada negeri ini. Jadi ikut nak ajak jemput semualah ahli usrah malam ini pukul 8 bersama dengan Yang Amat Berhormat dengan kita semua untuk zikir maksurat. Yang tu minggu lepas kita punya kita pun beri peluang pada orang lain pimpin. Minggu lepas ada masalah sikit. Maksurat tu dipakai maksurat yang diterbitkan oleh lain. Kita baca selalu Hamim. Di sini Toha lain pula. Kita hasbiyallahu la ilah itu 7 kali, dia laqad ja'akum pula. Jadi yang itu yang minggu lepas agak apa sikit. Tapi insya-Allah malam ni kita susun lebih teratur. Jadi minta jemput semua ni. Kita ramai ni 117. Kalau dapat 100 orang datang malam ni, bolehlah kita cerita daripada Seri. Dan Ustaz beri tazkirah sikit untuk malam jemput semua. InsyaAllah. Terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Untuk link untuk malam ni Ustaz. Konseling. dah belajar lagi okey. Okey, insyaAllah. Terima kasih kepada Abu Faiz Jafar atas penerangan bersama dengan kita dalam usrah hari ini. InsyaAllah dalam kita kebersamaan kita, sebagaimana yang Tuan Haji Khalid juga beritahu, sebagai kita akan sampai ke pada sesuatu yang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, iaitu apa je daripada Nu'man, iaitu masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'ilul jasad bisari wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling sayang, menyayangi, kasih mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu pada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga. Tidak boleh tidur dan panas dengan sebab sakit sahabat-sahabat kita dan sebagainya. InsyaAllah sampai satu tahap itu. Dan sebenarnya memang kita dah mulakan pun dengan usaha-usaha rumah ke rumah bagi lelaki dan sebahagian daripada usaha muslimah perempuan. Dan insyaAllah oleh kerana PKP ni kita stop dulu, dan insyaAllah untuk next kita akan berada dalam usaha unit selama 2 minggu lah berturut. Dan itu mana kita lakukan insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan istiqamah dengan apa yang kita programkan ini, insyaAllah. Semoga manfaat untuk kita semua. Sekali lagi atas jemputan Abu Faiz tadi, saya dah masukkan link dalam Warga Seri untuk kita bersama-sama pada malam insyaAllah. Dan sama-sama kita kami meriahkan insyaAllah. Dan terima kasih lagi Ustaz atas sudi bersama dengan kami. Semoga Allah Ta'ala balas. Jazakumullah khairan katsira insyaAllah. Baik, insyaAllah kita tutup usrah pada petang ini dengan kafaratul majlis surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Faiz. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay, terima kasih kepada semua juga yang komit pada petang ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cepatnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.